Okey, hai Assalamualaikum anak-anak lima teratai sekalian. Saya harap semuanya berada di dalam keadaan sihat saja hendaknya. Okey, insya-Allah pada hari ini kita akan belajar bidang hadis di bawah tajuk Sayangi Pemimpin Kita. Okey, siapa yang ada buku teks boleh buka muka surat 38 Okey, kalau kita tengok gambar dekat sini, kita nampak kan ada seorang pemuda berdiri di halayak ramai dan sedang berucap. Apa katanya itu? Kita baca ayat dia. Saya mesti menjadi pemimpin yang hebat pada suatu hari nanti. Sebab dia kat mana tu? Dia berada di kem kepimpinan pemimpin muda. Okey, nampak? Pemuda ini bercita-cita menjadi pemimpin yang hebat pada satu hari nanti. Ingat sesiapa yang bakal menjadi pemimpin nanti, pemimpin ni adalah amanah untuk masyarakat supaya menjadi masyarakat sejahtera. Okey. Siapa yang di kalangan kamu sekarang ni adalah pemimpin? Cuba kamu fikir sendiri. Okey, kalau kita tengok dalam kelas tu, sebagai contoh, ketua kelas, pengawas-pengawas, semua yang berjawatan, itu adalah pemimpin di dalam kelas. Kalau dalam ahli keluarga pula, kamu adalah pemimpin kepada adik-adik kamu. Kalau dalam ahli keluarga yang lain, siapa pemimpin untuk keluarga kamu? Cuba teka. Okey, pemimpin dalam keluarga adalah ayah. Kalau tiada ayah, ibu. Macam tu Jadi, kita semua ni adalah pemimpin. Tapi mengikut kategori kita masing-masing. Okey, jom kita tengok hadis pada muka surat 39 ni. Okey, kita baca bersama-sama hadis ni Bismillahirrahmanirrahim. Ana Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala as-sam'u wat-ta'atu 'alal mar'il muslimi fima ahabba wa kariha ma lam yu'mar bima'siyatin fa iza umira bima'siyatin fala sam'a wala ta'ata. Muttafaqun alaih. Okey, apa maksud hadis ni? Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, wajib atas orang muslim untuk mendengar dan mentaati kepada pemimpin dalam perkara yang disuka dan benci selagi dia tidak diperintahkan melakukan maksiat. Apabila diperintahkan melakukan maksiat, maka tiada kewajipan untuk mendengar dan mentaati lagi. Okey, apa maksud hadis ni? Okey, maksud hadis ni wajib ke atas kita sebagai seorang Muslim untuk mendengar dan mentaati pemimpin kita selagi mana pemimpin kita tu tidak bercanggah dengan syariat Islam. Selagi pemimpin kita tu berada di jalan yang benar, menyuruh kita melakukan kebaikan, tidak menyuruh kita melakukan maksiat, jadi kita wajib taat kepada pemimpin kita. Tapi kena ingat kalau pemimpin kita tu menyuruh kita melakukan kemungkaran, melakukan kemaksiatan, jadi kita wajib benci pemimpin itu. Ingat, selagi mana dia menyuruh kita melakukan kebaikan dan bukanlah menyuruh kita melakukan maksiat, selagi itu kita wajib taat kepada pemimpin kita. Tengok apa yang murid perempuan baju purple tu tanya. Bagaimanakah cara kita untuk menjadi pemimpin yang disegani? Macam mana Cuba kita sama-sama fikirkan. Okey, seterusnya. Muka surat 40. Okey, apa maksud pemimpin itu sendiri? Okey, pemimpin ialah seseorang yang dipertanggungjawabkan untuk mengetuai serta memimpin sesebuah kumpulan, persatuan, organisasi atau negara. Okey, tengok pelajar perempuan tu tanya pada ustaz dia. Ustaz, boleh saya tahu apakah maksud pemimpin? Okey, apa ustaz tu jawab? Bagus soalan kamu, Sofia. Bukankah kamu baru balik daripada kem kepimpinan minggu lalu?
Kebetulan tajuk kita hari ini taat kepada pemimpin. Mari kita lihat maksud pemimpin yang sebenarnya. Okey, maksud pemimpin tadi yang saya dah bacakan tadi, kotak yang tulisan warna biru tu. Okey, kita tengok kotak kecil bawah tu yang ada lampu tu. Okey, Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu mentaati perkara-perkara maksiat. Ketaatan hanyalah dalam perkara yang ma'ruf. Riwayat Al-Bukhari. Okey. Macam yang kita baca hadis tadi. Hadis tadi pun berkata selagi pemimpin kita tu mengajak kita ke arah kebaikan, kita wajib taat. Macam dalam hadis Rasulullah ni, dia kata jangan kita mentaati perkara-perkara maksiat. Ketaatan hanyalah dalam perkara yang ma'ruf, yang diharuskan, yang benar sahaja. Okey? Macam mana pemimpin yang kita nak dalam Islam ni? Mestilah kita nak pemimpin yang amanah, yang menjaga kebajikan rakyatnya, pemimpin yang adil. Okey. Macam tadi yang kita bincang, pemimpin tu adalah seorang yang dipertanggungjawabkan untuk mengetahui serta memimpin sebuah kumpulan, persatuan, organisasi atau negara. Okey, benda ni khususnya kepada semua yang berjawatan yang untuk memimpin. Contohnya kalau dalam syarikat, CEO dia, ketua pengurus. Kalau di dalam itu untuk masyarakat, kalau di dalam individu itu sendiri, seperti yang saya cakap tadi lah, kalau kita ada jawatan apa-apa, kalau saya macam sebagai seorang cikgu, dia kena memimpin anak-anak muridnya. Kalau macam dia sebagai seorang ayah, dia memimpin anak-anaknya. Untuk masyarakat tadi, contohnya wakil rakyat, Perdana Menteri, menteri-menteri, itu semua ditugaskan untuk memimpin rakyat-rakyatnya. Kalau untuk negara kita pula, pemimpin kita siapa? Pemimpin kita adalah raja. Okey, semua ini bertanggungjawab untuk memimpin organisasi masing-masing dengan penuh amanah. Lagi-lagi sebagai pemimpin Muslim, wajib memimpin kita semua dalam keadaan amanah dan tidak bercanggah dengan syarak. Okey, itu saja untuk hari ini. Hari ini yang patut kamu tahu adalah hadis tadi dan maksud pemimpin ini sendiri, ya. Okey, oleh itu untuk tugasan minggu ini, kamu boleh buat dalam video menyatakan kalau kamu menjadi seorang pemimpin, apakah yang kamu akan lakukan untuk memimpin organisasi kamu atau ahli pimpinan kamu. Sebagai contoh ya, sebagai seorang pemimpin kelak, saya akan memastikan sebagai contoh kamu nak menjadi YB, okey. Sebagai contoh jawapannya, nanti kalau saya jadi YB, saya akan memastikan bahawa rakyat saya semua mendapat kebajikan yang sepenuhnya, kebajikan mereka semua terjaga. Itu sebagai contoh. Ataupun kalau kamu bercita-cita untuk menjadi pemimpin di syarikat, kamu boleh cakap macam ni. Nanti saya bercita-cita untuk menjadi seorang pemimpin yang adil dan tidak menyusahkan pekerja-pekerja saya. Itu sebagai contoh. Okay, kalau kamu tak nak buat video benda tu, kamu boleh tulis di dalam kertas. Apa harapan kamu jika kamu menjadi seorang pemimpin kelak di masa hadapan. Okey, itu saja. Buat yang kalau kamu nak tulis, kamu tulis dalam buku tulis kamu. Kalau kamu nak buat video, nanti hantarkan kepada saya. Kalau kamu tulis pun hantarkan kepada saya di WhatsApp boleh, di Telegram pun boleh. Untuk bukti kehadiran kamu pada hari ini. Buat yang mudah-mudah saja, jangan susah-susah. Okey, itu saja untuk hari ini. InsyaAllah hari Isnin depan kita jumpa di dalam kelas online, ya. Okey, selamat bercuti di hujung minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.